الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في هذا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur bertemu lagi dalam pengajian kitab 66 hadis Fadilat Ramadan pada pagi Jumaat yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sidang penonton yang budiman, kita kehilangan seorang sosok tubuh pendakwah yang gigih, yang ikhlas, yang bersungguh menyampaikan ilmu di merata tempat di seluruh negara dengan cara yang tenang, berseluruh, cara yang mudah, memberi bekas dalam hati
hati setiap orang yang mendengar dengan dakwah beliau yang bersahaja tetapi penuh dengan pengertian dan makna serta penjelasan hukum hakam yang baik dan sesuai untuk para pendengar. Allah Azza wa Jalla uji beliau dengan sakit sebelum akhirnya pada hari ini tadi di awal pagi, katanya pukul 12.30 malam tadi, telah kembali ke rahmatullah, seorang da'i, seorang guru, murabbi yang sangat kita kasihi, almarhum Datuk Ismail Qamus rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau dalam banyak masa hidupnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ceramah, tazkirah. Juga Allah bagikan kesempatan untuk beliau menulis beberapa kitab yang diguna pakai oleh para penuntut ilmu dan pencinta majlis-majlis ta'lim di seluruh negara, sehingga sekarang kitab-kitab beliau dimanfaatkan. Demikian beliau memberi jasa yang bukan sedikit ketika mengajar murid-murid beliau dalam ilmu perubatan Islam, yang itu juga salah satu dakwah kerana orang yang sakit bagaimana mungkin boleh mendirikan ataupun menjalankan ibadah dengan sempurna. Ketika diuji oleh makhluk halus umpamanya, barangkali orang itu akan sedikit terganggu dalam peribadatan. Ternyata beliau mengajar ribuan anak-anak murid beliau cara menyelesaikan masalah ini dengan jalan Al-Quran, jalan hadis, dengan meruqyah. Maka ini suatu pengorbanan dan suatu usaha yang mudah-mudahan akan berterusan dalam memberi kebaikan kepada umat dari segi pengubatan sebegini. Maka kita bersedih di atas pemergian beliau yang al-faqir. Sejak kecil sudah mendengar beliau berdakwah dan sangat masyhur sekali, sehinggalah beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga roh beliau ditempatkan bersama dengan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ditempatkan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Kepada ahli keluarga beliau yang ditinggalkan, mudah-mudahan meneruskan perjuangan dakwah beliau, memartabatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah dan berdakwah secara berhemah dan penuh kasih sayang. Dan kepada anak-anak murid beliau, dipertahankan ajaran-ajaran beliau dan disebarluaskan. Semoga dakwah beliau itu dan ilmunya serta manfaatnya akan dirasai sampai ke hari kiamat. Allahumma amin. Mari kita sama-sama hadirin membaca suratul Fatihah untuk almarhum guru kita ini, almarhum Datuk Ismail Qamus rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin, para ulama yang masih ada, para masyayikh yang masih wujud dan masih mengajar, manfaatkanlah ilmu mereka itu. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak menarik ilmu yang ada di muka bumi ini melainkan dengan diwafatkan, dimatikan para alim ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cabutan sebegitu sahaja. Walakin yaqbidul ilma bintiza'il ulama. Walakin yaqbidul ilma biintiza'il ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan dicabutnya ulama, bermaksud diwafatkan, dimatikan para alim ulama itu. Justru sementara yang masih ada lagi mengajar ataupun tidak mengajar tetapi masih lagi dalam qaidil hayah, dalam kehidupan mereka, manfaatkanlah, hadirlah dalam majlis ilmu mereka, bertalaqilah kitab dengan mereka ataupun menziarahi mereka, mendapat manfaat daripada taujihat, pengajaran mereka itu. Kerana seorang alim itu, walaupun batang tubuhnya seorang, kalaulah semasa hidupnya dahulu, sejak daripada masa usia mudanya menuntut ilmu dengan, katalah sehingga dia mengajar itu 100 orang guru, maka 1 jam kita bersamanya seumpama kita mengaji dengan 100 orang guru. Begitulah barakahnya majlis ilmu orang-orang yang alim sebegini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan almarhum Datuk Ismail Qamus dan para masyayikh kita di tempat yang istimewa dan tinggi di dalam syurganya yang abadi. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambung pengajian kitab 66 hadis Fadilat Ramadan. Hari ini kita masuk pada muka surat yang ke-74, Fadilat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Membaca Al-Quran ada diistilahkan satu dengan tilawah. Tala yatlu tilawatan, bermaksud membaca. Seorang diri pun dikira membaca, 2 orang pun membaca juga, dan ramai-ramai pun membaca juga. Yang kedua yang disebut dengan qiraah, membaca juga. Sama ada seorang, berdua ataupun lebih. Satu lagi yang namanya tadarus. Tadarus itu membaca, tetapi kerana tadarus itu berasal dari perkataan tadarasa yatadarasu, atas wazan tafa'ala yatafa'alu. Orang Arab kalau disebut tafa'ala, berbuat, maksudnya buat seorang dengan seorang, dia mesti paling kurang 2 orang. Sebab itu tafa'ala itu juga merujuk ataupun menjadi asas kepada perkataan munakahat. Tafa'ala yatafa'alu, tanakaha yatanakahu. Maksudnya kalau diterjemah dalam bahasa yang lebih mudah, bernikah-nikahan. Gitu. Sebab nikah tak boleh seorang. Sebab tu disebut tanakaha, bernikah-nikahan. Maksudnya mesti ada paling kurang 2 orang. Sebab tu disebut tanakaha yatanakahu munakahatan. Itu yang disebut dengan istilah munakahah. Sama dengan berjual beli. Berjual beli termasuk di dalam perkataan ta'amala. Ya ta'amalu mu'amalatan, mu'amalah. Bila mu'amalah dalam jual beli, seorang jual, seorang beli. Seorang jual, seorang beli. Tak boleh seorang-seorang dalam bilik, saya beli saya jual. Siapa beli, siapa jual?
Karena itu yang melibatkan tafa'ala paling kurang 2 orang. Sebab itulah tadarus itu adalah 2 orang. Paling kurang 2 orang, paling kurangnya 2 orang. Kalau satu circle tu mungkin dalam lebih daripada beberapa orang. Apa dia maksudnya? Seorang baca, seorang semak. Orang ni baca pula, orang lain semak. Itu barunya tadarus. Baik. Tadarus yang terbaik, tadarus yang duduk sekali, itu yang terbaik. Supaya lebih tahu dan lebih jelas bacaan orang ini, kalau nak diperbetulkan pun orang yang dibetulkan itu boleh mendengar dengan baik dan dapat tahu kat mana silapnya itu. Tetapi kalau bertadarus yang dikatakan sekarang dalam online, itu tidak mengapa. Walaupun yang paling bagus yang dari segi tadarus tu ialah duduk sekali. Kalau tadarus secara khatam, duduk sekali, itu yang paling bagus. Tetapi yang musim PKP kita ini bertadarus secara online. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, tidak ada salahnya. Tapi dari segi afdalnya itu adalah bertadarus sekali duduk satu. Adapun dari segi khatam Quran itu paling bagus duduk sekali tadi tu. Sekali baca, maka katalah satu grup 10 orang. Jadi orang ni baca, orang tu dengar. Beralih ayat lain pula, muka surat lain pula, muka surat lain pula. Bila khatam 30 juzuk, maka khatamlah mereka di situ semuanya. Adapun online sebegini, walaupun kita bagi saya 1 juzuk, Ustaz Syafi'i 1 juzuk, Syahir 1 juzuk, Zahir 1 juzuk, Fauzan 1 juzuk, maka bila digabung semua sekali 30 orang, khatamlah satu Quran. Apakah namanya khatam? Naam, khatam juga. Tapi khatam sekadar bahasa sajalah. Apa dia? Mengkhatamkan keseluruhannya. Adapun dari segi individu, apakah khatam? Tidak khatam, kerana seorang itu cuma membaca 1 juzuk. Cuma permasalahannya tadi, hukumnya boleh tak boleh buat begitu? Ya, boleh sahaja. Sebab kerana umumnya membaca Al-Quran itu sama ada membaca secara sendiri ataupun secara sebegitu. Cara-cara macam mana pun, asalkan memang untuk membaca Quran itu dibolehkan. Yang kedua, daripada tidak khatam seorang-seorang, baik khatam paling kuranglah khatam begitu, seramai sebegitu, kerana kaedah menyebutkan ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang tak boleh dibuat semua, jangan tinggal semua. Maksud tak boleh khatam secara individu, biar khatam secara berkumpulan sebegitu, walaupun fadilatnya tak samalah. Baik. Yang ketiga, tidak ada satu pun dalil yang mengatakan cara sebegitu tidak dibolehkan. Itulah hadirin, kalau dalam bab baca Quran ni, di mana pun, siapa pun, bagaimana cara sekalipun, asalkan tidak menyalahi syarak, boleh-boleh sahaja. Mudah-mudahan kita membaca Al-Quran itu yang penting. Poin kita kenapa? Sebab membaca Al-Quran fadilatnya sangat besar sekali. Baik, terutama sekali di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Secara umumnya membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat mulia dan memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Di dalam Ramadan baik ataupun di luar Ramadan. Antaranya, 1, ia adalah perdagangan yang tidak pernah rugi. Orang berdagang mana mahu rugi. Walaupun dalam ilmu perdagangan yang saya tahu sikit-sikit lah, ada seorang pedagang bagi tahu saya, dia pun ada bisnes yang besar. Dia pernah bagi tahu dalam perniagaan itu kena sabar. Mungkin bulan yang pertama ataupun 2 bulan yang pertama lebih kurang, saya dah lupa dah itu rugi dulu, kemudian barulah lepas stable beberapa bulan yang selepas tu barulah untung. Cuma banyak ataupun sedikit saja. Terpulang pula cara mengendalikannya itu. Baik, ini perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, yang sudah pasti tidak akan rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah iaitu Al-Quran dan tetap mendirikan solat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, yang penting niatnya itu ikhlas, kerana dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Masya Allah. Iaitu itulah dia mengharapkan perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Nah, sebab bermuamalah dengan Allah supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan mereka dari limpah kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang bersyukur kepadanya. Surah Al-Fatir ayat 29 dengan 30. Allah sendiri menyebut dengan yarju. Allah menyebutkan yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan suatu perniagaan yang tidak rugi. Nah, itulah dia tadi apa dia membaca Al-Quranul Karim, bersedekah sama ada secara sembunyi-sembunyi ataupun secara zahir. Ada ketikanya kita kena sembunyi-sembunyikan, ada ketikanya ketika menginfakkan itu dizahirkan. Nah, ada part-part yang tertentu. Nah, bermakna membaca Quran itu termasuk dalam suatu perniagaan yang tidak pernah rugi. Kerana itu perniagaan yang sebegini patut kita ceburi. Kerana itulah tidak perlu menunggu dalam Al-Quran untuk kita baca Quran, walaupun ini khusus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tidak perlu menunggu bulan-bulan lain pun begitu juga. Tetapi di bulan Ramadan itu sangat special sekali kerana bulan ini di samping disebut dengan Syahrul Sabri, bulan kesabaran, juga disebut Syahrul Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran, sebab diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Para sahabat salafus salih dan para a'immah menunjukkan tauladan kepada kita di akhir zaman ini bagaimana kesungguhan membaca Al-Quranul Karim. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu selepas balik daripada tarawih akan menghabiskan masanya berjam-jam membaca Al-Quranul Karim. Sayyidina Uthman bin Affan diriwayatkan dalam beberapa hari sahaja khatam 30 juzuk Al-Quran. Malah pernah disebutkan dalam 2 rakaat khatam 30 juzuk Al-Quran. Ya Allah, kita pun tak tahu ya. Jangan kata mustahil. Mustahil itu bagi kita, tapi bagi orang yang sudah merasakan dzauq, keladzatan itu, sesuatu yang payah menjadi sesuatu yang indah. Suatu yang dirasakan bebanan akhirnya menjadi hiburan bagi orang-orang yang sudah mencapai maqam sebegini. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha akan membaca Al-Quran daripada subuh terus sampai ke duha. Kita sudah sebutkan dahulu cara kita nak tahu cara waktu dan solat duha itu bila. Kena tahu waktu subuh, katalah subuh pukul 6, panjangkan 1 jam 20 minit, waktu itulah syuruk keluar matahari. Tunggu dulu dalam 16-17 minit, itulah namanya sudah masuk waktu duha. Maksudnya 1 jam 20 minit campur dengan 16 ataupun 17 minit, 1 jam 36 atau 37 minit. Nah, panjang daripada masuk subuh sampai ke waktu syuruk itu. Begitulah panjangnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha membaca Al-Quranul Karim. Para tabi'in, Al-Imam Qatadah, Al-Imam Tawus, Al-Imam Ikrimah dan yang lain-lain, itu diriwayatkan mereka sebegini setiap 7 hari khatam Al-Quran, 1 minggu. Kalau orang Indonesia dia panggil 1 pekan, 1 minggu.
Ada yang 3 hari khatam, ada yang sehari semalam khatam. Nah, Al-Imam Az-Zuhri, guru kepada Imam Malik, beliau tidak meriwayatkan hadis dalam bulan Ramadan, tetapi menumpukan masanya membaca Al-Quranul Karim. Demikian Imam Malik, Imam Darul Hijrah, akan menggunakan masanya mengkhatamkan Al-Quran dengan banyak di bulan Ramadan ini. Imam Syafi'i sangat masyhur sekali, disebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, menyebutkan Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam 60 kali khatam. Kalau di hari-hari biasa Imam Syafi'i khatam setiap bulan 30 kali. Setiap hari khatam 1 juzuk. Mohon maaf, 1 khataman, iaitu 30 juzuk. Esok 30 juzuk, esok 30 juzuk. Di bulan Ramadan, siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Riwayat ini masyhur, 60 kali khatam. Wa hakadha, ini juga berlaku kepada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Hanafi. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kesungguhan mereka itu. Imam Syafi'i diriwayatkan, beliau menyebutkan, ketika aku membuka suratul Fatihah, aku tidak akan berhenti melainkan sudah sampai di suratun Nas. Baca Qur'annya itu luar biasa, ya Allah. Naam, begitulah yang lain. Banyak lagi kisah-kisah orang yang membaca Al-Quran ini, sehingga ada sebahagian ulama yang membaca Al-Qurannya itu sangat luar biasa. Saya teringat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Alhamdulillah, kami khatam baca kitab ini dengan guru kami, Fadilat Syekhina Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullahu wa ra'ah. Dalam kitab ini disebut di akhir hayat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Ketika rumahnya dimasuki oleh orang-orang yang nak tangkap beliau, beliau bagi amaran, kamu boleh pijak di mana-mana pun dalam rumahku, tapi jangan di kawasan ini. Lalu ditunjuk di kawasannya itu. Kerana di sini saya khatam Quran 7,000 kali khatam. Allah, 7,000 kali. Daripada suratul Fatihah sampai ke suratun Nas, itu dikira sekali. Beliau khatam 7,000 kali. Allah, Allah, Allah. Hadirin, kita sebutkan ini supaya ada suatu inspiration untuk kita juga buat apa yang mereka buat. Kalaupun memang dengan ketaksiran, dengan kelemahan kita ini, mungkin tak boleh nak buat seperti mereka. Tetapi ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya buat apa yang kita mampu. Naam. Mari kita lihat yang keseterusnya, muka surah 75. Membaca Al-Quran akan diberikan pahala walaupun hanya 1 huruf. Walaupun kita baca 1 huruf Quran tu dapat pahala. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Dapat pahala. Nun saja dapat 10 pahala. Masya Allah. Tapi tak ada lah orang baca lagu tu nah. Baik. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu terkenal dengan baca Quran. Naam, saya sudah sebutkan, beliau antara sahabat yang halus, yang kecil, sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak kecil, orangnya biasa tapi kurus. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memang orang yang halus sikit. Buktinya apa? Betisnya itu kecil. Betisnya kecil, tapi beraninya luar biasa. Beliau pernah baca Quran di hadapan pembesar-pembesar Quraisy itu, sampai kena tumbuklah, sampai pengsan. Ketika dibawa ke rumah, lalu dia sedar, kenapa? Kamu tadi dipukul oleh orang-orang Quraisy.
Lalu dia mengatakan, apakah kamu mahu saya baca lagi depan depa? Jangan. Nanti kamu kena pukul. Begitulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kecintaannya kepada Al-Quranul Karim. Baik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah", sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah iaitu Al-Quran. Satu huruf tadi contohnya nun, itu satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf tu? 17 ke 19 huruf. Itu maksudnya. Ba satu, sin satu, mim satu. Itu maksudnya. Falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan satu huruf tadi tu. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan digandakan menjadi 10 kebaikan, walaupun satu huruf pahalanya 10. Allah, sepertinya ya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan digandakan menjadi 10 kebaikan sepertinya, 10 pahala pula. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi, walakin alifun harfun, walakin alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Dapatlah 30 pahala kat situ. Itu di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan, hadis yang pernah kita bacakan dahulu, walaupun statusnya tidaklah kuat, disebut oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab beliau Fadailul A'mal. Hadis tentang fadilat Ramadan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwah, wa man adda fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu amalan sunat, pahalanya seperti satu wajib. Allah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu yang wajib, itu adalah seperti mendapat 70 pahala yang wajib yang lain, 70 pahala fardu yang lain. Bukankah itu satu nikmat untuk umat ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau alif lam mim itu dapat 3 huruf, kalau bismillahirrahmanirrahim tu berapa huruf lagi tu? Kalau satu suratul Fatihah, Allah. Kalau satu muka surat, berapa? Kalau satu helai, sudah berapa? Kalau satu ain, sudah berapa? Kalau satu juzuk, sudah berapa? Hadirin, qiyaskanlah betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di luar Ramadan. Hadis yang kita baca ini masih umum lagi di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan bertambah-tambah lagi pahalanya. InsyaAllah kita berhenti sekejap. Kita akan sambung sebentar lagi dengan izin Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita ke muka surah 76. Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Syafaat adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi boleh memberi syafaat kepada orang saleh boleh memberi syafaat, tuan-tuan guru termasuk di dalam fuqaha ataupun orang alim juga boleh memberi syafaat. Termasuklah Al-Quran boleh memberi syafaat. Syafaat ini kadang-kadang ia tidak melalui suatu peraturan. Contoh sebegini, saya umpamanya ada beberapa murid ataupun beberapa pelajar yang selalu mengikuti pengajian saya ni. Katalah 5 orang begitu.
Ada satu ketika penganjur buat satu kursus ataupun satu program yang berbayar umpamanya, ya, yang mengikuti program adalah membayar sekian banyak mungkin bayaran barulah boleh join. Ketika majlis saya berlangsung, saya tengok ada 5 orang sedang seperti menelik-nelik di cermin pintu dan seperti nak masuk. Saya tanya dengan penganjur, kenapa mereka tu, Ustaz maaf, program kita ini berbayar dan mereka tak bagi yuran lagi, lalu mereka tak diizinkan masuk. Lalu saya katakan, begini penganjur, saya atas kapasiti saya sebagai seorang yang dijemput umpamanya, yang mengendalikan kursus ini, saya nak mereka 5 itu masuk dan ikut pengajian ini. Agak-agak penganjur ni akan turuti ataupun akan katakan tak boleh Ustaz. Sudah pasti mereka akan membenarkan. Naam, itu namanya satu sisi yang namanya syafaat. Walaupun dari segi peraturan tak boleh mereka masuk sebab ini kursus berbayar, tetapi kerana syafaat saya, ini bahasa mudah, ya, kerana syafaat saya, maka boleh mereka masuk walaupun tidak berbayar. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada umat, walaupun umat itu mungkin ada yang berdosa, yang banyak kesalahan, tapi dengan syafaat beliau, syafaat baginda, maka orang itu boleh diselamatkan daripada api neraka. Begitulah mahalnya syafaat. Dan syafaat yang paling besar, syafaatul uzma, itu adalah miliknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tepatlah hadirin, kita sekarang berada di hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan. Nabi mengatakan, akthiru minas salawati alayya, banyakkanlah bersalawat ke atasku fi yaumil Jumaah, pada hari Jumaat sebegini. Banyakkan, Masya Allah, kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang terbaik, salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah sayyidus salawat. Kalau istighfar, sayyidul istighfar yang kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Itu ketua pada seluruh istighfar. Salawat kan banyak. Salawat tib, salawat syifa, salawat al-azimiyah, salawat al-fatih, salawat tafrijiyah, banyak sekali. Al-Imam Al-Syekh Yusuf An-Nabhani mengumpulkan salawat-salawat ini di dalam kitab beliau Afdhalus Salawat ala Sadati Sadat. Banyak sekali. Ketua pada seluruh salawat ini, tidak ada yang boleh challenge. Itulah salawat Ibrahimiyah yang kita bacakan tadi. Sangat wajarlah hadirin kalau boleh kita beramal salawat ini, mungkin dalam 100 kali sehari. Mungkin tak ada lah hadis sebut begitu, tapi untuk kita istiqamah, lepas kita baca 100 kali itu, barulah kita baca salawat yang lain. Sebab salawat ini kan yang paling ketua. Seperti surah-surah dalam Al-Quran tak boleh lawan suratul Fatihah. Maka kalau boleh kita pun beramal paling kurang 100 kali suratul Fatihah itu. Sebab itu surah yang paling hebat sekali. Suratul Baqarah, surah
Ad-duha, naam, sudah kita kongsikan dahulu di sini. Mungkin siapa yang belum, kita ingatkan kembali. Antara amalan yang baik untuk melindungi diri kita, isteri kita, anak-anak dan harta benda kita daripada 4. 1, kecurian. 2, binatang buas. 3, sihir. Yang keempat, kemusnahan harta benda. Apa kita baca? Surah Ad-duha. Baca bila? Ketika terbit matahari waktu syuruk dan ketika terbenam matahari waktu maghrib. Baca 7 kali. Siapa yang belum dan mungkin terlepas mengikut pengajian kita yang beberapa hari yang lepas, kita ijazahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengamalkannya. Dan amalan ini berasal daripada Syekh Ahmad ibn Muhammad Sa'id Al-Linggi, seorang wali Allah besar di Negeri Sembilan, rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa qaddasallahu sirrahu. Apa? Dibaca surah Ad-duha, ayatnya dilengkapkan 7 kali ketika waktu syuruk dan ketika waktu maghrib. Nah, dibaca 7 kali. Apa khasiatnya? InsyaAllah orang yang membacanya dan isterinya, kalau isteri membaca dan suaminya, anak-anaknya dan harta bendanya akan diselamatkan daripada 4. Maksudnya 4 diselamatkan daripada 4. Kebakaran, binatang buas, sihir dan kemusnahan harta benda. Bacalah hadirin 7 kali ya. Cuma nasihat kita bila masuk maghrib tu, bila sudah azan, macam kita sekarang kan buka puasa dululah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna faghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Kita buka puasa. Baik. Kemudian habis kita makan nanti, barulah baca. Tak pun nanti habis kita makan, iftar, nak solat nanti sementara menunggu isteri anak-anak berkemas, kita dah ditikar solat, kita baca dulu. Begitu. Tak pun kita baca sekali dengan keluarga masing-masing lebih bagus. Itu ya. Baik. Jadi kalau surah Al-Quran yang paling wajar untuk kita amalkan suratul Fatihah 100 kali umpamanya. Kalau istighfar, sayyidul istighfar. Kalau salawat, iaitu salawat yang kita bacakan tadi itu. Mudah-mudahan di hari Jumaat ini banyak kita bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Tadi kalau Nabi yang bagi syafaat. Kalau orang yang mati syahid, orang mati syahid bagi syafaat. Kalau ulama bagi syafaat, gitu sebab disebut dalam hadis riwayat al-Imam Abu Daud, yashfa'u yaumal qiyamati 3. Ada 3 golongan yang akan bagi syafaat di hari kiamat nanti. Al-anbiya, para nabi, wal ulama dan para alim ulama, wasyuhada dan orang yang mati syahid. Guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu wa ra'ahu, beliau menghuraikan hadis ini dengan cantik sekali. Kenapa 3 ini? Sebab para anbiya, para nabi akan bagi syafaat kepada umat mereka. Kalau ulama akan bagi syafaat kepada anak-anak murid mereka. Dan kalau syuhada, orang mati syahid akan bagi syafaat kepada ahli keluarga mereka. Sebab itu hadirin, para alim ulama, para masyayikh, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para kiai, gus-gus, sesepuh-sesepuh yang masih hidup, mengajar pula, ikutilah pengajian mereka. Sama ada secara kita pergi ke tempat mereka, memondok ataupun bertalaqi kalau ada kesempatan, kalau tidak dengan jalan sebegini, menuntut ilmu sebegini dengan para masyayikh kita, para alim kita, para ulama kita. Naam. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi,
Kerana sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran, akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah, seronok kita kan. Kalau kita pergi ke satu negeri ataupun satu tempat yang asing, yang kita tak tahu pun jalannya, selok belok jalannya, makanannya, tempat masjidnya, rumah-rumahnya, tradisinya, orangnya, custom macam mana, norma dan tradisinya, tapi dalam keadaan kita tak tahu berseorangan diri ni tadi, tiba-tiba ada seorang yang sudah lama di situ, tahu selok belok yang semua kita sebutkan tadi, tidakkah kita menjadi orang yang sangat bahagia? Kenapa? Jangan risau. Nak pergi ke masjid, ini jalannya, yang paling dekat ini jalannya. Nak makan yang halal di sini, yang halal sedap lagi sini, itu jugalah yang namanya syafaat tadi itu. Alhamdulillah. Nanti di hari kiamat, hari yang penuh dengan huru-hara, syafaat Al-Quran itu akan memberikan ketenangan kepada seseorang. Hadirin, banyaklah baca Quran sebab ia akan menjadi syafaat kepada kita nanti. Dan banyak lagi fadilat kelebihan yang lain. Kalau nak sebut satu-satulah, sebab kitab ini memang khusus fadilat Ramadan. Sebab itu secara umum untuk baca Quran ini disebutkan beberapa hadis sahaja. Kalau nak sebut hadis yang banyak memang boleh jadi satu kitab. Baik. Mari kita lihat untuk bulan Ramadan secara khusus antara fadilatnya. Ini khas di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Itu yang tadi tu, Nabi dengan malaikat Jibril bertadarus. Masya-Allah. Ketika malaikat Jibril datang selalunya, malaikat Jibril akan berada di satu tempat dalam Masjid Nabawi sekarang ini. Kalau dulu tidak dalam Masjid Nabawi lah. Dulu kan yang saya pernah sebut beberapa hari yang lepas, yang dikatakan Raudah sekarang ni kan, itu asalnya tapak Masjid Nabawi yang asal. Sekarang dah masuk dalam besar sangat selepas tausiah pembesaran Masjid Nabawi ini. Jadi ada satu tiang, sekarang ini masih ada tiang tu di dalam Masjid Nabawi sekarang sebab dah besar kan. Tiang tu namanya tiang Jibril. InsyaAllah nanti kesempatan kalau kita ada masa, saya akan sebutkan dengan tuan-tuan tiang-tiang bersejarah dalam Masjid Nabawi itu dan sejarahnya, supaya kita tahu secara umum sahaja dulu begini. Katalah ini adalah Raudah. Kitab saya ni, layan saya ni adalah Raudah ya. Ini Raudah. Baik. Mihrab Nabi yang sekarang menjadi tempat imam kalau mengimami solat, depan mihrab itu ada tiang. Tapi tiang itu tidak ada nilai sejarah. Tapi di sebelah kirinya itu, kalau saya menghadap macam ni lah, kalau saya menghadap qiblat, ini kan mihrab. Satu tiang kat sini, tiang ni tidak ada nilai sejarah. Tapi tiang sebelahnya tu, sebelah kirinya tu, tiang ini namanya tiang Aisyah. Ustuwanah Aisyah. Ustuwanah maksudnya tiang. Kalau rajin, siapa yang jadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau duduk di situ, dongakkan sedikit. Di atas tiang tu, dongakkan di tiang tu kan. Dongak, akan ada satu seperti bulatan bingkai emas yang backgroundnya adalah hijau. Dan di situ ditulis dengan tulisan Arab dengan tulisan berwarna emas. Ditulis itu Ustuwanatu Aisyah. Ustuwanah maksudnya tiang. Maksudnya tiang ini tiang Aisyah. Tiang di situ. Tiang Aisyah ini menjadi rebutan para sahabat. Sebab Nabi menyebutkan inna fi masjidi hadha, dalam masjidku ini ustuwanatan, ada satu tiang. Lau ya'lamuhan nas, kalau manusia tahu fadilat di situ beribadah, maka mereka akan berebut. Itu namanya tiang Aisyah. InsyaAllah nanti, tak berjanji tapi kalau kesempatan saya akan ceritakan. Tiang ni namanya tiang Aisyah. Selepas tiang ini, di sebelah kiri lagi ada satu tiang. Tiang ini namanya tiang
Abi Lubabah ataupun tiang At-Taubah. Tiang Abi Lubabah kerana dulu Sayyidina Abu Lubabah pernah menghukumkan dirinya, beliau ikatkan badan dia, tangan dia di tiang itu, dia suruh isteri ataupun anaknya untuk ikat, sebab dia merasakan dirinya bersalah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menghantarnya untuk suatu rundingan dengan penduduk ataupun kaum Yahudi. Lalu ketika sudah sampai di situ, ada orang Yahudi itu mengatakan, apakah kamu fikir apa yang Nabi akan buatkan pada kami? Lalu Sayyidina Abu Lubabah mengisyaratkan sebegini, maksudnya kamu mungkin nanti pasti akan dibunuh oleh Nabi. Walau belum tentu Nabi membunuh. Ketika itu beliau rasa beliau mengkhianati Nabi, lalu mengikatkan dirinya di situ, tak makan, tak minum, lepas cuma dua sahaja, waktu qada hajat dan waktu solat. Dan diboikot oleh para sahabat lain, tak dicakap, walah dia orang baik, orang bagus, Masya Allah. Ceritanya panjang. Lalu akhirnya Allah terima taubatnya, sebab dia bagi tahu selagi Allah tidak terima taubatnya, dia tidak akan lepaskan dirinya. Akhirnya turunlah ayat tentang Allah menerima taubatnya. Jadi akhirnya tiang ini disebut dengan tiang taubah. Tiang taubah. Kata ulama, situ bagus kita bertaubat. Di mana-mana pun boleh bertaubat. Sekarang kita di Malaysia pun boleh taubat di mana-mana. Tapi ada tempat-tempat yang tertentu yang mulia. Kan Makkah mulia, kan Madinah mulia. Ada masjid tertentu yang afdal. Kan Masjid Nabawi afdal, Masjidil Haram afdal, Masjid Al-Aqsa afdal. Kan tempat kita masjid juga, kenapa tak afdal? Gitu. Ada malam-malam tertentu yang afdal daripada malam-malam yang lain. Malam Lailatul Qadar. Ada bulan tertentu yang afdal daripada bulan lain. Bulan Ramadan, bulan haram yang 4 itu, Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram dengan bulan Rajab, begitu juga. Ada orang yang afdal daripada orang lain. Nabi kan tak sama dengan yang lain. Begitu juga para alim ulama dan sebagainya. Begitu juga Al-Quran. Kan semua Quran itu mulia, tapi tak boleh banding dengan suratul Fatihah. Begitulah hadirin ya. Baik. Yang saya nak sebutkan begini, maaf panjang pula ceritanya. Tiang-tiang tadi ada lagi tiang As-Sarir, tiang katil, ada lagi tiang Al-Hirs ataupun tiang Sayyidina Ali. Tiang tu begini keadaannya. Tadi kan di sini mihrab, sini satu tiang, sini tak ada sejarah tiang tu. Satu tiang sebelah kirinya tiang Aisyah tadi ya, Sayyidatina Aisyah. Selepasnya tiang Taubat, selepasnya lagi ada satu tiang, tapi tiang tu oleh kerana ni maqam Nabi, ni maqam Nabi, dia jadi separuh saja, separuh gini. Sini tadi tiang Sayyidatina Aisyah, tiang Abi Lubabah Taubat. Tiang ini namanya tiang Hirs, dipanggil tiang Ali, tiang Sayyidina Ali. Kenapa? Di sini namanya tiang Hirs, tiang bodyguard. Hirs, Al-Hirs, sin. Jadi Nabi ketika berada di rumah baginda, dalam ni ada pengawal kat sini, yang sahabat-sahabat mengawal Nabi, menjaga Nabi. Dan yang selalu mengawal Nabi adalah sepupu Nabi sendiri. Siapa? Sayyidina Ali. Sebab itu tiang ini disebut tiang Ali. Itu ya. Di sini tiang As-Sarir, katil. Di sini tiang Al-Wufud. Al-Wufud, delegasi orang-orang yang datang nak jumpa Nabi akan berada di tiang ini. Hadirin, tiang-tiang, Masya Allah, maafkan saya kalau saya nak syarah ni tak habis hadis nanti. Mudah-mudahan ada satu nanti kesempatan, insya-Allah, tidak berjanji. Baik, yang saya nak sebutkan sekarang dalam maqam ini adalah, depan ni adalah rumah Sayyidatuna Aisyah, di belakang ini adalah rumah Sayyidatuna Fatimah. Di sini ada satu tiang. Itu yang saya sebut tadi tu. Tiang ini namanya tiang Jibril. Itulah tadi. Malaikat Jibril kalau datang jumpa dengan Nabi, maka akan berada di situ selalunya. Sebab itu di sini kan kawasan di sini ada satu pintu. Pintu apa namanya ni? Pintu Jibril. Dikatakan malaikat Jibril masuk melalui pintu itu. Hadis yang ke-53 daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Ibnu Abbas
Ibnu itu adalah laqab, nama yang sebenar Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudari bin Nizar bin Ma'di bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang balik takut tersilap tadi ya. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudari bin Nizar bin Ma'di bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Nabi di luar Ramadan dermawan, dalam Ramadan lagi dermawan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan baginda lebih dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril berjumpa dengannya. Ketika malaikat Jibril datang, lebih lagi bersedekah luar biasa. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Dia, yakni Jibril alaihi salam, berjumpa dengan baginda pada setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam tu berjumpa Allah. Fa la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Lalu dia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikan lebih daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus laju tak? Laju, Nabi lebih laju. Itu tamthilan Nabi tak kira kalau bersedekah tu, masya-Allah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, Imam At-Tabari, Imam Abu Ya'la, Imam Abad Ibn Humaid dan Imam Al-Baghawi. Hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran setiap malam. Kenapa? Sebab bertadarus dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang setiap malam. Sebab itu semangat Nabi bersedekah lebih lagi. Memang begitu biasanya kalau kita jumpa dengan tok guru kan, kita pun rasa taraqi, kita punya kerohanian tu naik, masya-Allah. Tak berani nak buat maksiat. Hatta sebelum nak jumpa tok guru tu istighfar banyak-banyak. Doa lagi, ya Allah janganlah tok guru tengok apa-apa kat saya ni. Dan janganlah tengok keaiban saya. Itu. Sebab itu ada satu amalan baguslah hadirin kita kongsikan ya. Amalan untuk kita berjumpa dengan tok guru kita ataupun orang soleh, orang yang baik, walaupun dia bukan tok guru tapi dia orang yang baik, orang soleh, beramal. Amalan ini diajar oleh Al-Habib Ali Al-Habashi. Beliau Al-Habib yang sangat mulia, seorang wali Allah yang agung, mengarang kitab maulid namanya Sumtud Durar. Sumtud Durar. Baik. Beliau bagikan satu amalan kalau kita nak jumpa dengan para awliya, orang salihin ataupun orang yang dekat pada Allah, baca Allahumma asturna bisitrikal jamil 3 kali. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupkanlah kami dengan tutupanmu yang indah. Allahumma, ya Allah, usturna, tutupkanlah kami bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang indah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, benda yang tak baik itu tak nampak sangatlah dilihat oleh para awliya ataupun orang saleh, tok-tok guru dan sebagainya. Ini mudah-mudahan. Sebab ada Allah Azza wa Jalla bagikan kelebihan orang tertentu, dia tengok kita, dia tahu.
Dia tengok kita, dia tahu. Nah, macam saya pernah sebutkan, Sayyidina Hudzaifah Ibn Yaman, beliau kalau tengok orang, dia tahu orang ini orang munafik ataupun tidak. Sampai Nabi kata, ya Hudzaifah, cuba tengok orang ini munafik ataupun tidak. Itu Allah bagi kelebihan. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuruna bi nadratillah. Takutlah oleh kamu akan pandangan orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab mereka itu melihat dengan pandangan tembus yang Allah kurniakan kepada mereka. Sebab itulah tadi kita baca ayat dan bacaan ini sebelum jumpa orang yang saleh ataupun awliya. Apa tadi? Allahumma asturna bi sitrikal jami. Nabi SAW seorang yang sangat dermawan di bulan Ramadan, lebih lagi masya-Allah tabarakallah, terutama sekali kalau jumpa malaikat Jibril. Kita kalau nak jumpa Tok Guru, ya Allah, semangat kita untuk mengamalkan agama tu, wirid, ratib, hizib, doa-doa yang diberikan hari itu, baru kita semangat lagi nak amalkan. Jangan kata jumpa Tok Guru, jumpa dengan kawan-kawan yang insya-Allah baiklah, itu pun kita dah terasa something, tak mahu kita nak berbuat tak baik. Tengok wajahnya, ya Allah, salih kawan kita ni. Ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh, kata Nabi. Hendaklah kamu bersahabat dengan orang ketika kamu melihat wajahnya, kamu akan melihat bukan saja wajahnya, batang tubuhnya, kita akan ingat Allah. Begitulah sahabat tengok Nabi, ingat Allah. Begitulah sahabat tengok sahabat, ingat Allah. Begitulah tabi'in, kalau tengok sahabat, masya Allah, tarakki ke ubudiyah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitulah para tabi'in yang lain. Orang kalau melihat Sayyidina Fudail bin Iyad, walaupun beliau berniaga di pasar, terus orang ingat Allah. Walau di pasar kan hingat kan bising, tapi kerana kekuatan, kesalihan, keikhlasan beliau itu, orang melihat dirinya boleh ingat Allah. Sebab itu ada disebut oleh para masyayikh, innal insana idza laqiya mathilahu fil khair yazdadu khairan, fa kaifa idza laqiya shaykhan kabiran la ilmi wan naf'i wal barakati wal wara'i wal khudu'. Seseorang insan kalau berjumpa dengan rakannya yang lebih kurang baik dengannya, dia jadi baik orang itu. Bagaimana kalau dia jumpa gurunya yang sangat baik, yang lebih wara', lebih zuhud, lebih alim, lebih khumul, lebih tawadhu'. Masya-Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sentiasa melazimi orang-orang yang baik dan bersama dengan masyayikh Tok Guru kita dalam majlis ilmu mereka itu. Hadirin, untuk hari ini setakat ini dahulu. Kita akan bicarakan pada hari Isnin nanti fadilat bersedekah dalam bulan Ramadan dengan izin Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله